السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berhimpun, berkumpul di dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isya dengan menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, ataupun terjemahannya halal dan haram menurut perspektif Islam. Kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan tajuk besarnya halal dan haram dalam perkahwinan dan rumah tangga, dan sambungannya pada tajuk qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin, yakni pada tajuk wanita musyrik pada muka surat 148, tajuk wanita musyrik. Wanita musyrik iaitu wanita yang menyembah berhala sebagaimana masyarakat musyrik Arab dan lainnya. Apakah yang dimaksudkan wanita musyrik? Yakni orang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan cara apa? Dengan cara menyembah berhala ataupun menyembah selain daripada Allah. Syirik ini berlaku dengan dua cara. Yang pertamanya menuhankan makhluk, yakni menjadikan makhluk itu sebagai Tuhan, sebagai untuk disembah. Ini biasa berlaku kepada orang-orang yang musyrik, orang kafir. Yang keduanya memakhlukkan Tuhan. Yakni Allah Subhanahu wa taala tu dianggap bersifat seperti makhluk, seperti duduk, bertempat, turun naik dan sebagainya. Itu adalah merupakan perkara yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita sebutkan tadi, yakni memakhlukkan, menuhankan makhluk, menjadikan makhluk sebagai Tuhan untuk disembah, diminta pertolongan, meyakini makhluk itu boleh memberi mudarat dan manfaat. Ini biasa berlaku kepada orang-orang musyrik, orang yang sembah selain daripada Allah, dan kadang boleh berlaku kepada orang Islam apabila mereka memakhlukkan Tuhan, yakni berkeyakinan Tuhan itu ada sifat seperti makhluk, ada tangan, ada kaki, ada telinga dan sebagainya, yang mana ianya terjumlah di dalam syirik khafi. Secara tidak sedar orang Islam itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebegitu, tajuk kita ini berkenaan dengan wanita musyrik, maknanya wanita yang menyembah selain daripada Allah. Di antara sembahannya adalah menyembah berhala. Sebagaimana masyarakat musyrik Arab dan lainnya, seperti mana pernah berlaku kepada masyarakat Arab dan juga masyarakat-masyarakat yang lain.
sama ada sebelum kedatangan Islam ataupun setelah kedatangan Islam, ada juga orang Arab yang sembah selain daripada Allah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnih." Hingga akhirnya. Yani surah Al-Baqarah ayat 221 yang bermaksud, dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah kalian menikah orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hati kalian. Mereka mengajak kalian ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampun dengan izinnya. Yang mana ayat ini jelas menerangkan kepada kita larangan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hatta yu'min, sehingga sebelum mereka itu beriman. Ini larangan. Di sini ada kalimah larangan. La tu menunjukkan la nahi, bukan la nafi, itu la nahi, la larangan. Yang ini kalau kita belajar dalam ilmu usul fiqh, satu daripada contoh perkataan ataupun lafaz yang haram, yang la nahi, la tegahan. Dan di antara contoh yang lain menunjukkan sebagai haram juga apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimah haram. Ahallallahu bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Dan juga di antara contoh yang lain, ini perkara yang Rasulullah SAW menyebut perkara itu negatif ataupun dinisbahkan selain daripada dia. Contohnya orang yang menipu dalam perniagaan, sehingga Rasulullah SAW menyebut laisa minni, yang ini tidak daripada kalangan aku. Maknanya itu menunjukkan perbuatan menipu di dalam jual beli itu juga adalah haram. Itu adalah merupakan contoh-contoh kalimah yang diambil oleh para ulama untuk menetapkan dia adalah perkara yang haram. Ada 3 bentuk tadi yang disebut oleh ulama bagaimana untuk mengenali sesuatu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini jelas kepada kita Allah Subhanahu wa taala melarang wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu semua yakni menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min, sehingga mereka beriman. La itu adalah la larangan yang menunjukkan sebagai larangan yang haram. Yang mana kalau kita perhatikan sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut sehingga mereka beriman. Boleh tak bernikah dengan orang-orang kafir? Wanita kafir tidak boleh sehingga mereka beriman. Yang mana keimanan itu diukur yang pertamanya dengan mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun belum belum beriman, tetapi itu adalah merupakan sebagai pintu Islam. Pintu Islam itu adalah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Nak ukur orang tu beriman ke tidak itu perkara yang ada di dalam hati, tetapi secara zahirnya diterima seseorang tu Islam melalui 2 kalimah syahadah. Apabila seorang tu lahir dalam keluarga yang kafir, ibu ayahnya kafir, dia juga adalah orang yang kafir. Sebagaimana orang Islam, orang yang lahir daripada ibu ayahnya Islam, anaknya adalah Islam. Sama juga orang kafir lahir daripada ibu ayahnya kafir, makna dia adalah orang kafir. Walaupun sebegitu,
Kalaulah anak itu meninggal sebelum dia baligh, di mana tidak dimasukkan dalam kelompok orang yang kafir sebab belum ditaklif. Hukum taklif itu adalah dengan baligh, berakal dan juga baligh. Maknanya anak orang kafir yang meninggal sebelum mereka itu baligh, yakni mereka itu tidak masukkan dalam neraka sebab hukum bebanan hukum ini sama ada haram, sama ada sunat, sama ada haram, makruh, wajib, sunat dan juga harus, itu bebanan hukum itu terletak kepada mereka yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Yakni aqilun balighun, berakal dan juga cukup umur dalam Islam. Nah, ini di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka menetapkan seseorang yang mati sebelum mereka itu baligh, dia tidak masuk dalam neraka, akan masuk syurga sebab hukum taklif, bebanan hukum itu terletak ke atas mereka yang berakal dan juga cukup umur, yakni dengan baligh. Dan andai kata dalam kes ini, andai kata satu orang tu nak bernikah dengan satu orang yang bukan Islam, yakni orang kafir, bagaimana? Seseorang tu mesti masuk Islam dulu. Cara masuk Islamnya dengan cara mengucap 2 kalimah syahadah, barulah boleh bernikah. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabakum. Dan juga ayat yang seterusnya, sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun mereka itu menarik hati kalian. Maknanya perbezaan di antara hamba dengan orang musyrik, perempuan musyrik itu di sisi Allah lebih baik. Walaupun orang musyrik itu adalah orang yang cantik, wanita yang cantik. Jadi bagaimana? Kesimpulannya, seseorang yang nak bernikah dengan orang kafir, mesti orang kafir itu masuk Islam dahulu. Dan ayat seterusnya maksudnya, dan janganlah kalian menikah orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hati kalian. Mereka mengajak kalian ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Jadi kita faham daripada ayat ini, sama ada orang laki-laki yang beriman nak kahwin dengan wanita musyrik, di mana kena masuk Islam dahulu. Begitu juga orang perempuan yang beriman juga nak bernikah dengan orang laki-laki yang musyrik, orang kafir, mereka juga wajib masuk Islam baru boleh bernikah. Ini adalah merupakan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala meneruskan bagaimana keterangannya, ulaika yad'un ila an-nar, orang-orang kafir ini yad'u, mereka menyeru kepada neraka. Wallahu yad'u ila al-jannah, dan Allah menyeru kepada syurga, wal maghfirah, dan juga keampunan biiznih, dengan keizinan dia. Yang jelas kepada kita, yakni syurga-syurga ni adalah tempatnya bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, hingga akhir ayat. Ini kabarkanlah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Maknanya syarat untuk masuk syurga Allah tu adalah dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang disuruh oleh Allah untuk kita imani. Dan yang kedua, syarat nak masuk syurga adalah dengan amal soleh, amal-amal yang baik, amal soleh. Ada yang berbentuk wajib, fardu, ada yang berbentuk sunat. Ini adalah merupakan syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke syurga. Yang ini kita ulang, untuk ke syurga syaratnya beriman dan juga beramal soleh. Seseorang yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah ataupun kafir, yang mana dia tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah taala sendiri menetapkan syurga itu adalah untuk orang yang beriman kepadanya dan juga beriman kepada beriman kepada segala rukun-rukun iman. Itu package yang Allah tetapkan. Iman itu maknanya beriman kepada Allah dan juga beriman kepada semua rukun-rukun iman. Dan yang keduanya amal soleh.
Jadi amal solat kita sebutkan tadi, amal solat ni ada yang berbentuk fardu ataupun wajib, ada yang berbentuk sunat. Seperti bagaimana kita tadi mendirikan solat maghrib dan kita lakukan secara berjamaah. Jadi ada dua perkara di situ. Solat maghrib tu adalah wajib, yang keduanya hukum solat berjamaah. Dan selepas daripada itu kita ada ba'diyah maghrib, itu sunat. Dan selepas daripada itu kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni adalah sama ada hukumnya wajib bagi mereka yang tidak tahu hukum yang dia belajar pada malam tu, dan kalau mereka yang sudah tahu tentang hukum yang tengah diajarkan, hukumnya sunat. Jadi dua keadaan. Asalnya belajar dalam agama tu wajib, talibul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu adalah wajib ke atas setiap orang Islam secara umum begitu. Dan ada kata apa yang dia pelajari itu adalah perkara yang memang dia sudah tahu. Jadi bagaimana? Hukumnya sunat. Kalau dia tidak tahu, wajib belajar. Asal hukum belajar ilmu dalam agama itu adalah fardu ain, dia bukan fardu kifayah. Dan satu daripadanya duduk, niat iktikaf. Jangan lupa di meja kita ni ada niat iktikaf. Lafaz niat iktikaf, nawaitul iktikaf. Duduk dalam masjid ni tak sama pahala. Ada orang tu dapat pahala yang penuh sebab satu daripadanya dia niat iktikaf, dan satu daripadanya dia masuk masjid. Yang pertama, dia muliakan masjid dengan solat tahiyatul masjid. Ada orang lain masuk terus duduk, dia bersembang. Masuk terus bersembang maknanya tak ada lagi lah solat sunat tahiyatul masjid, sebab memutuskan hak dia untuk solat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid itu maksudnya memuliakan masjid dengan salat 2 rakaat. Dan kalau kita bercakap maknanya tak adalah sembahyang lagi. Dan apabila dia duduk, dia niat iktikaf. Maknanya kalau sesiapa yang masuk tadi dia niat iktikaf daripada awalnya, maknanya pahalanya memanjang sampai sekarang masa saya sebut. Dan andai kata dia lupa tadi, dia baru niat iktikaf, maknanya bermula sekarang dia dapat pahala niat iktikaf. Jangan lupa, masuk masjid 2 perkara, memuliakan masjid dengan solat tahiyatul masjid dan juga niat iktikaf, pahala percuma. Lebih-lebih lagi niat iktikaf tu pahala percuma, duduk saja. Duduk sambil tidur dapat juga pahala, duduk sambil tidur pun dapat pahala. Penting niat iktikaf. Nak macam mana? Penat kan, mungkin ada kenduri dan sebagainya, ataupun balik daripada musafir yang jauh penat, tapi nak juga duduk dalam majlis ilmu sambil terlelap. Tapi penting niat iktikaf tu ada. Ni tu kelebihan ataupun kemurahan Allah Subhanahu wa taala berkenaan ataupun berkaitan dengan rumah Allah, Baitullah. Masjid ni umpama sebagai rumah Allah di atas muka bumi. Jadi nak masuk rumah Allah, yang pertamanya niat, yang pertamanya solat tahiyatul masjid sebagai syarat untuk memuliakan Allah. Rumah dia umpamanya Allah Ta'ala tak duduk dalam masjid, tapi Allah Ta'ala menisbahkan masjid itu sebagai rumah dia, tempat untuk kita bersujud. Dan kalau kita masuk Masjidil Haram, sunatnya kita tawaf. Itu adalah cara memuliakan Baitul Haram, yakni kiblat, yakni dengan kita bertawaf 7 pusingan. Itu berbeza dengan masjid yang lain. Dan kalau tidak mampu, maknanya kita solat tahiyatul masjid jugalah. Kerana bila kita masuk Masjidil Haram ada 120 rahmat. Di antaranya yakni dengan kita solat, dan di antaranya kita tawaf, dan juga di antaranya kita solat, dan di antaranya kita melihat Kaabah itu sendiri. 60 rahmatnya adalah dengan sebab kita tawaf, 40 dengan sebab apa? Dengan sebab kita salat, dan dia 20 rahmat itu dengan sebab kita melihat Baitullahil Haram, Kaabah. Jadi kesemua ni Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita untuk apa? Untuk bekal akhirat. Jadi bagi sesiapa yang beramal dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, itu dia akan dapat imbuhan ataupun ganjaran. Allah Ta'ala sebut ajran kabira, pahala yang besar-besar. Penting kita tahu apa yang kita buat. Dan kesemua amalan itu, jadi kesemua amalan-amalan itu dia terikat dengan Islam. 2 kalimah syahadah itulah yang mengikatnya, pintu kepada diterima segala amalan-amalan itu dengan mengucap 2 kalimah syahadah bagi mereka-mereka yang tidak Islam.
Orang yang kafir dia sembahyang macam kita sembahyang, selagi dia tidak Islam dia tidak dapat pahala. Dia berinfak, bersedekah seperti kita infak, dia infak 1 juta, selagi dia tidak Islam tak dapat pahala. Sebab pahala itu terikat dengan 2 kalimah syahadah Islam. Kita infak RM1, orang kafir infak 1 juta, dia tak dapat pahala. Kita RM1 dengan sebab Islam itu dapat pahala. Itu dia punya kelebihan tu. Yang ini dengan apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertamanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah tu apa? La ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Itu maksud daripada la ilaha illallah. Secara jelasnya lelaki mukmin adalah haram menikahi wanita musyrik. Secara jelasnya, kesimpulan apa yang diperbahaskan ataupun apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang atas tu, yakni secara jelasnya lelaki mukmin adalah haram menikahi wanita musyrik. Orang mukmin haram menikah dengan wanita-wanita musyrik. Dan wanita mukmin adalah haram menikahi lelaki musyrik. Begitu juga wanita mukmin haram pula menikahi lelaki musyrik. Kerana perbezaan keyakinan yang wujud antara keduanya. Keyakinan orang beriman dengan keyakinan orang kafir tidak sama. Orang beriman itu Tuhan adalah Allah yang esa, yang memiliki segala kesempurnaan. Dan orang kafir pula, yang ini tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Mereka ada sembahan yang lain, mereka yakini. Jadi maknanya perbezaan yang ketara itu adalah merupakan asas akidah. Kufur dan iman itu ada 2 perkara yang amat bertentang. Antara umpama kutub utara dan kutub selatan bertentang, tak boleh nak dikompromikan. Sebab apa? Iman itu maknanya beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang esa, yang berhak disembah, yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Zat Allah tu qadim, sifat Allah tu qadim, sifat Allah tu sempurna. Tapi orang kafir tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, dan mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbeza sangat. Di mana akidah ini adalah merupakan perkara asas dan utama asasnya ketuhanan Allah. Berbeza dengan ketuhanan makhluk yang orang kafir yakini makhluk itu setengahnya kuasa, ada kuasa. Mereka sembah pokok, mereka sembah matahari, mereka sembah patung, ataupun mereka sembah manusia, mereka sembah dewa-dewa. Mereka berkeyakinan yakni makhluk-makhluk itu setara dengan Allah, termasuk syirik. Islam mengajak kita ke syurga, manakala mereka mengajak ke neraka. Ini Islam mengajak ke syurga. Islam tu adalah agama Allah. Islam tu adalah merupakan cara hidup, cara beribadah, cara hidup berhubung antara manusia dan manusia. Dan Islam tu di dalamnya ada pengajaran tentang bagaimana nak menuju kepada mardatillah. Dan dalam Islam tu juga mengajar kepada kita cara bagaimana nak menuju syurga. Syurga tu dengan iman dan juga amal soleh. Berbeza pula dengan orang kafir. Orang kafir ataupun ajaran kafir itu menuju kepada neraka Allah. Itu berbeza di situ. Orang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kenabian dan kepada hari akhirat. Ini secara asasnya orang beriman, dia beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, dan para nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada kitab, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada qada dan qadar. Itu yang diajar oleh Allah, yang ini berkenaan dengan rukun iman. Manakala orang musyrik menyekutukan Allah, menolak kenabian dan hari kiamat. Orang kafir ini bagaimana asas kepercayaan mereka, asas keyakinan mereka, mereka mensekutukan Allah, meyakini Tuhan itu banyak. Mungkin setengah daripada mereka yakin Allah Tuhan, dan mereka yakin pula Tuhan yang lain sama dengan Tuhan. Jadi sekutu bagi Allah, syirik. Dan orang kafir ini dia tolak kenabian. Contohnya Kristian, dia menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir orang Kristian dia menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristian menerima kenabian Isa dan ke atas. Jadi kita ni
orang beriman menerima, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir dan Nabi Isa dan ke atas itu sebagai Nabi Allah, Rasulullah. Jadi keyakinan kita ini berbeza dengan mereka dari sudut kenabian Nabi itu sendiri. Dan ada setengah daripada ajaran menolak langsung kenabian. Mereka tidak mempercayai ada Nabi. Ada juga. Dan kepada hari akhirat ada ajaran-ajaran keyakinan yang tidak yakin kepada adanya hari kebangkitan, hari akhirat. Yakni mereka yakin manusia apabila mati mereka akan masuk ke dalam tubuh-tubuh orang lain. Ada juga yakni kebangkitan semula itu masuk mereka. Yakni dengan cara roh-roh itu akan masuk ke dalam tubuh-tubuh yang baru, hidup di dunia semula. Dan itulah kadang-kadang mereka berkeyakinan kalau satu orang tu jahat, di mana roh mereka itu akan masuk dalam tubuh-tubuh binatang. Na'udzubillah, tak boleh nak gambar kepada kita, tersalah masuk. Kalau dalam gajah okey lagi, gagah lagi. Satu orang yang ada ajaran-ajaran yang mereka berkeyakinan, yakni yang mati itu ada roh, seperti kita yakin juga. Tapi keyakinan mereka roh itu akan dibangkitkan, mana roh itu akan hidup semula, tapi hidup dunia kita inilah, dan akan masuk di dalam jasad-jasad bergantung kepada perbuatan mereka masa hidup. Kalau jahat akan masuk dalam tubuh badan binatang-binatang. Kalau masuk dalam binatang yang dinamakan sebagai gajah tu agak bagus juga, gemuk besar kan. Tapi kalau masuk dalam binatang yang khinzir itu teruk lah. Nah, teruk maknanya tak boleh nak terima akal kita masuk di dalam binatang khinzir lah pula. Kesian dia, lepas tu kena sembelih. Jadi tak boleh nak masuk akal kita. Akal kita ni pun tak boleh terima yang tu. Di mana kalau kita lihat apa yang diajar oleh Islam, satu orang tu mati, di mana akan dibangkit semula di alam yang baru, alam lain, alam kekal. Dan di sanalah manusia tu akan dihisab. Di situlah manusia akan dibalas apa yang mereka buat di dunia dahulu. Di sinilah kalau kita fikir rasionalnya begitu, boleh kita terima orang yang buat zalim di dunia ini dibangkitkan dalam keadaan dia azab. Walaupun masa di dunia dia beri kekayaan, kemewahan, ada pangkat dan sebagainya, tapi dia buat zalim. Hatta mereka menyembah selain daripada Allah, mereka bangkit dalam keadaan macam mana akan diazab. Mana boleh terima di akal kita, itu ajaran Islam. Dan mereka yang hidup dunia dulu susah, miskin, tidak ada harta yang banyak, sempit hidupnya, tetapi mereka beriman kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan mereka dalam keadaan mereka akan masuk syurga. Mana akal kita boleh terima. Dan kerana itulah orang yang mula-mula, golongan yang mula-mula menerima dakwah para nabi ni mustada'afin, orang-orang yang lemah. Sebab orang lemah ni dia tak ada apa-apa di dunia. Dan kalau mati pun kalau ikut ajaran-ajaran yang jahiliah ni, mereka akan bangkit semula di dunia sama. Orang kaya tak akan masuk dalam tubuh orang kaya. Jadi tak boleh nak terima. Dan datang Islam ataupun ajaran sebelum itu, semua itu Islam lah. Ajaran para nabi benda yang sama. Setiap orang yang beriman kepada Allah, walaupun di dunia diuji dengan kesusahan, mereka akan bangkit masuk syurga. Orang-orang yang susah ataupun golongan mustada'afin yang mula-mula menyahut akan dakwah para nabi dan juga dakwah nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok orang mula-mula, golongan mula-mula yang masuk Islam adalah orang-orang yang lemah. Dakwah itu boleh terima di mereka. Perkahwinan itu wujud kerana dia harapkan daripadanya akan mendatangkan kedamaian dan kasih sayang. Lalu bagaimana mungkin dua orang dengan keyakinan yang sangat jauh berbezanya boleh terbersatu? Perkahwinan ini di antara hikmah perkahwinan ini sakinah, mawaddah warahmah. Ini sakinah itu makna ketenangan, mawaddah itu makna kecintaan, rahmah itu maksudnya kasih sayang. Itu yang disebut oleh Allah mawaddah warahmah. Hikmah daripada perkahwinan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Dan macam mana mungkin orang yang ada dua perbezaan yang ketara, dua kepahaman ataupun keyakinan yang ketara, iman dan kufur, boleh berkahwin duduk dalam satu rumah sebagai suami isteri. Jadi bagaimana nak dapat sakinah, ketenangan, sedangkan akidah tak sama. Hari-hari bergaduh pasal akidah. Jadi macam mana nak tenang? Macam mana nak dapat mawaddah warahmah,
cinta dan kasih sayang sebab bergaduh dengan sebab apa? Dengan sebab akidah. Tak sama akidah. Yang isteri pun na'udzubillah dia sembah patung berhala. Yang orang Islam pula sembah Allah, jadi duduk dalam satu rumah. Jadi bagaimana? Mana mungkin rumah tangga itu bahagia? Tidak akan mungkin bahagia. Kita ni kalau yang ni akidah tu beratlah, besarlah perbezaannya. Bab makan pun kadang-kadang boleh juga berselisih. Kita nak makan lauk yang lain, isteri kita masak lauk yang lain. Cuma kesabaran itulah yang mendorong kita untuk menerimanya. Kadang kita biasa hari-hari masak yang tu, kita pun dah bosan juga. Tapi dia suka yang tu, agak macam mana pun boleh menjadi pertikaian. Itu bab makan saja. Dan anda kata dalam bab akidah sudah tentulah dia akan jadi satu pertikaian, satu perkelahian, satu permusuhan suami isteri. Tidak mungkin. Jadi di antara hikmahnya tidak boleh dua akidah tu bersatu dalam perkahwinan. Memang tidak boleh. Satu memang haram. Yang keduanya dari segi dia ini kasih sayang, rahmah dan juga sakinah, ketenangan tu tidak akan wujud. Dengan sebab apa? Dua keyakinan tu bersatu sebagai ikatan suami isteri. Wanita ahli kitab. Yang ini kita masuk tajuk yang lain, tajuk baru, wanita ahli kitab. Ada dua golongan di sini. Yang pertama, wanita musyrik. Jelas. Yang musyrik itu sembah patung berhala ahli kitab. Orang yang pernah diturunkan kitab. Orang yang golongan yang pernah diturunkan kitab samawi. Berbeza dengan ahli kitab, sama ada Yahudi maupun Kristian. Al-Quran membolehkan lelaki Muslim menikahi mereka sesuai dengan perlakuan yang khusus Al-Quran ke atas mereka, kerana mereka juga memeluk agama samawi walaupun telah berlaku banyak pemesongan di dalam ajaran agamanya. Al-Quran menghalalkan makanan mereka dan perkahwinan lelaki Muslim dengan wanita mereka. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berbeza pula dengan wanita ahli kitab. Yang ini orang beriman, orang Muslim, laki-laki Muslim boleh bernikah dengan wanita ahli kitab walaupun mereka tu tidak mengucap dua kalimah syahadah. Di mana Islam memperakui bukan akidah mereka, tetapi mereka tu pernah menerima kitab samawi, pernah menerima kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara lain, bukan setakat menghalalkan, bukan setakat Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perkahwinan laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi makanan mereka pun dihalalkan oleh agama. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان." Yang bermaksud makanan sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengahwini perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang ahli kitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya sebagai gundik-gundik. Al-Maidah ayat 5. Yang ini secara umumnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan sembelihan ahli kitab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menghalalkan yakni perkahwinan laki-laki Muslim saja ni, mana bukan mukminah, Muslim. Orang laki-laki Islam boleh bernikah dengan wanita-wanita ahli kitab. Ya, bagaimana mereka ni menjaga kehormatan, maknanya bukan mereka ni daripada kalangan penzina-penzina, ataupun mereka ni bukan daripada golongan pelacur, mana orang jaga kehormatan. Di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang ahli kitab sebelum kalian, jika kalian telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan mereka gundik. Allahu Akbar.
Sambung sikit insya-Allah. Apa yang dimaksudkan? Apa yang dimaksudkan oleh Allah daripada surah Al-Maidah ayat 5 itu, keterangannya. Kita tengok apa yang dimaksudkan. Kita tengok di sini ada perkara yang berbeza di antara orang musyrik, wanita musyrik dan juga wanita ahli kitab. Wanita ahli kitab ini Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan orang mukmin ataupun muslimin untuk bernikah dengan mereka walaupun mereka tidak masuk Islam. Apakah perkara ini? Apakah yang dikehendaki oleh Allah sebenarnya? Ini adalah satu tolak ansur Islam ke atas agama lain, khususnya ahli kitab. Ini adalah merupakan satu bentuk tolak ansur, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang ini umpama mengingatkan mereka itu pernah beriman kepada Allah dan mereka itu pernah menerima kitab daripada Allah. Itu daripada satu bentuk tolak ansur. Walaupun Al-Quran menganggap ahli kitab sebagai kafir dan sesat, walaupun jelas dalam Al-Quran menganggap ahli kitab kafir dan sesat, namun Al-Quran tetap memperbolehkan laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, menjadikan sebagai ratu suri rumah, ibu dari anak-anaknya, dan menyimpan rahsia. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran mengenai sebuah perkahwinan sebagainya. Yang mana ahli kitab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyimpulkan perangai mereka di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu Wa Taala umpama membuat sebagai khurasah, conclusion di dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mereka tu Allah Taala murka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang Allah Taala murka tu adalah merupakan Yahudi. Yang Allah Ta'ala sebut sesat itu adalah Nasrani. Maknanya cerita-cerita berkenaan dengan Yahudi dan Nasrani, mereka ni merupakan sebahagian yang menerima kitab dan juga sebagai ahli kitab. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala umpama membuat satu kesimpulan, khulasah atau conclusion di dalam surah Al-Fatihah berkenaan dengan sifat mereka. Yani orang Yahudi itu bagaimana Allah Ta'ala murka. Ghairil maghdubi alaihim, murka Allah ke atas mereka. Allah Ta'ala murka kepada siapa? Ini orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang Nasara itu adalah orang yang sesat. Walaupun sebegitu, kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mengingatkan kita mereka itu pernah menerima kitab. Dan di atas perkara itulah Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan untuk orang laki-laki muslim. Mana muslim itu laki-laki Islam boleh bernikah dengan ahli kitab perempuan walaupun mereka tidak masuk Islam. Di mana orang wanita muslimah tidak boleh bernikah dengan ahli kitab. Wanita muslimah tidak boleh bernikah dengan ahli kitab melainkan mereka masuk Islam. Itu dengan syarat. Muslimin mana laki-laki Islam boleh bernikah dengan ahli kitab walaupun mereka tidak mengucap dua kalimah syahadah, tidak masuk Islam. Itu boleh berdasarkan pada ayat yang disebut ni surah Al-Maidah ayat 5. Tetapi orang muslimah itu maksudnya orang perempuan Islam tidak boleh bernikah dengan ahli kitab melainkan syarat itu mereka masuk Islam, yakni dengan mengucap dua kalimah syahadah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tatkala Allah menciptakan dari diri kalian sendiri isteri-isteri agar kalian merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ini adalah merupakan hikmah perkahwinan itu. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, menciptakan makhluk laki-laki dan perempuan umpamanya sebagai tanda daripada kekuasaan Allah. Dan di antara mereka itu dijadikan oleh seseorang atau manusia itu sebagai isteri, pasangan hidup, azwajan, yakni isteri-isteri. Dan agar kalian merasa tenteram kepadanya dan dijadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Hikmah daripada beristeri itu apa? Allah Ta'ala sebut bainakum mawaddatan wa rahmah, di antara kamu mawaddah, yakni cinta dan kasih sayang. Kalau orang tanya kita apakah hikmah perkahwinan, yakni mawaddah wa rahmah, apa dalilnya? Daripada surah Ar-Rum ayat 21, yakni cinta dan kasih sayang. Kalau tuan-tuan boleh juga
Kalau tuan-tuan apa ni diminta untuk meminang dan sebagainya, boleh petik ayat ini. Nampak tuan-tuan ada belajar lah maknanya. Petik ayat ini terangkanlah perkahwinan itu bagaimana, hikmah daripadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yakni menjadikan di antara kamu mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Itu hikmah daripada pernikahan. Ini maknanya seseorang yang berkahwin itu apa dia punya matlamatnya? Satunya untuk mendapat redha Allah lah sebagai orang beriman, dan di antara matlamat yang lainnya untuk mendapat cinta dan kasih sayang. Apabila ada cinta dan kasih sayang, wujudnya sakinah, yakni ketenangan di dalam dirinya. Nah, tu. Ada satu catatan penting bahawa wanita muslimah yang taat dan bertanggungjawab kepada agamanya dengan sepenuh kesedaran tentulah lebih baik daripada wanita muslimah yang menerima agama sebagai warisan dan keturunan sahaja dari orang tuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Falfaz bizadid-din, falfaz bizadid-din, taribat yadak," rawahu Bukhari, yang bermaksud pilihlah wanita yang beragama, pasti kamu beruntung. Walaupun sebegitu ada hadis Rasulullah ini berkenaan dengan nak memilih isteri itu, pilihlah isteri yang beragama. Maknanya isteri yang ada agama, isteri daripada kalangan orang Islam, isteri yang beriman, isteri yang ada akhlak. Maknanya inilah yang dikehendaki oleh agama. Walaupun sebegitu ada pilihan kalau nak menikah dengan ahli kitab. Walaupun sebegitu, yang keutamaan hendaklah diberi kalau kita nak bernikah, ataupun sesiapa yang nak bernikah, nak berkahwin, yang dipilihlah isteri daripada kalangan orang beriman, di mana taribat yadaka, yakni pasti akan jadi beruntung. Pilih isteri yang beragama ni, dia akan dapat keuntungan. Seorang wanita muslimah apapun keadaannya masih lebih baik daripada wanita ahli kitab. Di sisi lain, dengan isteri dari kalangan ahli kitab, tentulah seorang suami akan berasa khawatir dengan keyakinan agama anak-anaknya. Di antara risiko bernikah dengan ahli kitab walaupun dibenarkan oleh Islam, di mana kemungkinan risiko anak itu, keyakinan anak itu dididik oleh isteri yang bukan Islam. Mereka ni tidak menerima Islam tapi sebagai isteri, di mana anak-anak itu akan mengikut agama maknya. Itu punya risikonya. Dia pun mesti berfikir untuk melindungi agama mereka dan menghindari bahaya ini seawal-awal mungkin. Inilah dia punya risiko bernikah dengan ahli kitab. Perempuan ahli kitab ni, anak itu berisiko akan mengikut agama maknya. Ini bahaya. Walaupun dibenarkan oleh Allah, tapi risiko begitu. Sedangkan Nabi juga menyebut, ya, orang bernikah dengan perempuan yang beragama, mana Islam yang beriman itu beruntung. Dan jika dalam satu keadaan bilangan wanita muslimah begitu sedikit, misalnya sahaja di negeri asing atau yang majoriti bukan Islam, maka haramlah hukumnya menikah dengan ahli kitab. Ini ada kata satu orang tu duduk menetap di satu negara yang majoriti orang kafir, di mana ada sedikit bilangan minima ataupun minoriti orang perempuan muslimah, haram pula dia bernikah dengan ahli kitab. Sebab muslimah yang sedikit itu memerlukan suami yang mukmin. Kalau satu orang yang duduk negara orang kafir, dia pergi menikah dengan daripada kalangan orang kafir, orang ahli kitab yang ramai itu, maknanya terpinggirlah muslimah tanpa ada suami. Ini oleh kerana jika mereka menikahi wanita ahli kitab, maka akan semakin sedikit dan kecillah peluang wanita muslimah untuk mendapatkan suami muslim, dan ianya akan semakin terpinggirkan. Sikap semacam ini jelas akan merugikan masyarakat muslim di daerah yang berkenaan. Ini dia punya keterangan bagaimana yang pertamanya dibenarkan oleh Allah untuk bernikah dengan wanita ahli kitab, tapi syaratnya dia sebagai orang Islam laki-laki lah. Walaupun sebegitu, Nabi SAW suruh memilih wanita yang beragama. Ini yang pilihan yang terbaik. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.